Assalamualaikum kepada anda. Harapan saya anda dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua? Dan saya sangat-sangat excited pada malam ini untuk kalikan sesi live di Facebook bersama seorang tetamu istimewa yang saya akan introduce sebentar saja lagi. Dan apa yang akan dibincangkan adalah mengenai emas. Okay, simpanan dan pelaburan terbaik, insya-Allah. Okay, harapan saya semua dalam keadaan sound clear tak? Boleh tak bagi tahu saya dekat ruang komen, adakah sound kita clear? Adakah video kita clear? Okay, now kalau clear bagi saya thumbs up. And also seperti biasa kan, bila saya kendalikan live ada dua pengeras dia. Siapa tahu apakah pengeras dia? Pengeras pertama, sebab apa kan, insyaAllah pada malam ini akan ada sedikit ilmu untuk anda. Tapi kan ilmu yang sedikit ni kan anda boleh tolong amplify kan dengan hanya tekan share sahaja. Sebab bila anda tekan share, lebih ramailah dapat ilmu ni. Bukan saja dapat ilmu, insyaAllah anda pun dapat pahala oleh kerana kongsikan ilmu yang bermanfaat pada malam ini. Okay, so itu pengeras pertama, boleh tak? Okay, tekan share. Okay, pengeras yang keduanya adalah nantikan dalam perbincangan saya bersama tetamu istimewa kita, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar kan, akan ada banyak tips, banyak teknik, banyak strategi, banyak what do you call it kan, information lah yang kita dapat hadam, kita dapat tambah pada malam ini kan. So kan pengeras kedua, minta tolong anda tulis semula tip-tip di ruang komen. Okay, tulis semula tip-tip di ruang komen. So jadi kawan-kawan kita yang termasuk lewat sesi ni, okay, dapat juga ikuti tips anda. Boleh tak macam tu? InsyaAllah boleh kan? Betul kan? Dua je pengeras. Alah, tak load pun dua pengeras ni kan. Tekan share, tulis nota kat bawah. Okay? Tapi juga kan malam ini kita nak bagi peluang kepada anda untuk tanya apa sahaja soalan yang kena dengan topik kita ni, iaitu kan mengenai pelaburan emas. Okay? And for those of you yang tak tahu, ialah apa nama ni, COVID melanda, of course it's something yang boleh dikatakan impact satu dunia, tetapi ia juga memberi impact kepada gold, kepada emas, di mana kan pulangan return of emas pada tahun lepas je kan melebihi 27%, something like that, and that's very very high. So that's why juga kita nak buka perbincangan ni kepada anda untuk anda tanya apa sahaja soalan. Boleh kan? Boleh? Okay, so jadi kan without membuang masa, saya nak menjemput Datuk Dr. Muhammad Daud split screen. Tapi kan sebelum saya bagi peluang Datuk cakap apa-apa, saya kena introducekan Datuk dululah. For those of you yang biasa dalam industri kewangan, I'm sure Datuk Muhammad Daud ni kan don't need any introduction, okay? And apa nama ni, seorang pakar dalam bidang syariah kewangan, syariah Islam. Kalau saya nak baca semua accolades Datuk kan memang habis 20 minit, 30 minit dekat situ sahajalah. Okay. Datuk juga merupakan chairman kepada Amani Group, okay, and global, juga ada pusat di Dubai UAE, and juga saya alhamdulillah very humble dapat mengenali Datuk secara personal for the past 4-5 years, lebih kurang macam itulah. Okay. So probably saya takkan baca all Datuk punya credentials and accolades, tapi kan saya nak sharekan dua yang paling favourite saya lah. Okay, dua paling favourite saya adalah pada tahun 2015 Datuk Muhammad Daud kan mendapat, I have to read this takut tersilap, anugerah prasarana ilmu ekonomi Islam, okay, di sini kat Dubai, dekat Global Islamic Economy Summit, and I was there dalam Dewan tu, okay, dan anugerah tu diberikan oleh pemerintah Dubai, iaitu Sheikh Muhammad Rashid Al Maktoum. So I was in the Dewan and I feel so proud oleh kerana orang Malaysia kan naik atas pentas tu akan dapat anugerah daripada pemerintah Dubai, and this was 2015. Saya baru je tiba kat Dubai kat sini kan, and saya rasa bangga sangat, and kat situ it gives me the motivation, the inspiration untuk teruskan perniagaan dan kembangkan perniagaan saya kat Dubai. So that's one yang paling favourite saya. Okay, the second favourite adalah this one, which is Datuk punya buku, Syariah Minds punya buku, juga mendapat award sebagai Islamic Book of the Year. Okay, Islamic Book of the Year di Global Islamic Finance Award pada tahun 2016. Okay, and kesemua
okay, apa pencapaian Datuk Muhammad Daud is an inspiration for all of us including myself. And juga saya nak ambil peluang ni, okay, just a bit more, Datuk, sebelum saya bagi Datuk cakap, nak ambil peluang ni kan to thank Datuk oleh kerana being for your friendship to me, for the support you have given me and also for the mentorship, okay, and membuatkan saya mendapat inspirasi untuk kembangkan perniagaan ke Dubai UAE. And also bagi anda yang tak tahu, Datuk pernah tinggal kat Dubai tapi sekarang dah terbalik. Datuk kat Malaysia, saya berada di Dubai. Okay, so thank you so much Datuk for meluangkan masa untuk bersama di Facebook ni. Alhamdulillah. Terima kasih saudara Irfan Khairi. Terima kasih kerana memberikan peluang untuk sepentas dengan Irfan Khairi sekali lagi. Setelah kita mungkin ada kesempatan tidak mengizinkan, dan saya rasa teruja dengan Irfan yang berjumpa dengan saya 5 tahun lepas, tanya perlukah saya datang ke Dubai. Saya kata there's no other option but to be. Yes, I remember that. I think it's a good move. Alhamdulillah, mudah-mudahan Irfan dan keluarga diberkati oleh Allah dan sentiasa maju jaya, dan kita nak melihat anak-anak bangsa kita yang berani melangkah meninggalkan bumi sendiri, mencari rezeki, mencari hujan emas, tajuk emas juga. Jadi hujan emas tu berada di semua tempat di muka bumi ini, kena berani sahaja. Dan Alhamdulillah Irfan telah menunjukkan satu contoh yang cukup baik kepada kita semua, bahawa saya juga terjah ke Dubai 2008 ya, waktu tu financial crisis. Saya sampai ke Dubai, dapat lesen syarikat saya. Seminggu selepas itu Lehman Brothers tersungkur di US. Berlakulah krisis kewangan global yang paling dahsyat yang kita tengok sebelum datangnya COVID-19, yang merupakan krisis juga kesihatan dan sekarang krisis ekonomi yang agak mencabar. Jadi terima kasih peluang malam ini untuk saya mewakili syarikat KAB Gold atau KAB Gold ini bersama rakan pengasas bersama yang bahagia Ustaz Khairul Anwar Basri yang juga bekas pelajar saya di UAE. Kami bersama-sama membuat satu usaha yang cukup baik untuk menjadikan pelaburan menggunakan emas fizikal yang merupakan pelaburan yang senang difahami dan juga yang kurang risiko, bukan tak ada risiko, yang kurang risiko dan yang mudah dijaga dan dapat memberikan input yang cukup menarik, kerana minda kita minda mengumpul emas dan bukan minda berbelanja wang. Itu yang penting kita bawa dalam konteks pelaburan emas ini. Ya, nanti I'm gonna ask you lebih banyak lagi lah mengenai KAB Gold tu kan. Tapi kan before that lah, okay. Tadi we talk about Datuk mention about crisis, and biasanya kan bila ada crisis adalah peluang kat situ. And juga dan juga bila dalam industri gold ni kan, sefaham saya kadang-kadang ni sefaham saya, correct me if I'm wrong kan, dikala adanya krisis, contoh COVID, harga emas meningkat. Is that in a way betul? Betul. I mean, for the last 20 years, kita melihat dalam 20 tahun ini, 3 tahun harga emas menjunam teruk, ada yang agak teruk 23%. Hanya 3 tahun sahaja bila mana ekonomi mewah, ekonomi berkembang laju di Amerika Syarikat, di China. Di China waktu tu dia punya GDP dia unbelievable. Tetapi selepas mana berlakunya peperangan, berlakunya berbagai-bagai konflik atas dunia, harga minyak yang tak menentu, maka sejak itu sampai sekarang performance of the gold tidak pernah mengecewakan kita. Dia sentiasa berkembang dan berkembang, dan ini merupakan satu fitrah lah. Kenapa emas itu dekat di hati? Sebab dia fizikal, dia boleh kita pegang dan boleh laku pada bila masa. Tidak ada negara yang boleh menolak. Tapi kalau pegang mata wang, kita pegang saham, mungkin saham itu tak dibekukan, tak boleh didagangkan, malah over the counter pun tak boleh. Tapi emas ni merupakan harta kesayangan semua manusia tanpa melihat kepada alamat rumah, negara dan juga latar belakang ekonomi dan pendidikan. Semua orang suka emas, dan emas itu merupakan satu liquid yang cukup cair. Dia tidak ada isu kepada nak pergi cari broker, cari ejen. Kita boleh jual sendiri kalau kita perlu jual emas itu ya. Okay. Tadi Datuk sebut about masih sebab ada satu fitrah, okay. Boleh tak bagaimana perspektif Islam terhadap emas dari segi sejarah, dari segi Al-Quran, dari segi hadis? Boleh tak itu sebagai kita punya soalan introduction kita? Boleh Datuk kongsikan tak? Alhamdulillah, Quran tidak pernah gagal untuk
mempersonalkan kita dengan perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Allah menyebut tentang binatang tunggangan, tentang al-an'am, hayawan, kambing, lembu, kuda, sebab mereka menyediakan protein dan mereka ada ekosistem kehidupan untuk pengangkutan dan sebagainya. Allah menceritakan tentang emas dan perak, iaitu satu sumber kekayaan. Di dalamnya ada zakat, dalamnya ada indeks kekayaan. Allah cerita tentang isteri, anak-anak. Walaupun ramai ulama kita, minta maaf, memberikan tafsir negatif, tak boleh cinta harta, tak boleh cinta wanita, tak boleh cinta apa sahaja, itu salah. Quran menyebutkan benda yang baik untuk kita mencintai wanita, anak-anak, harta, kerana itu adalah fitrah manusia. Bila fitrah manusia, tidak ada yang tidak baik. Kalau kita mencintai bukan wanita pada seorang lelaki, itu yang luar biasa. Itu yang dilarang oleh agama kita. Begitu juga dalam konteks emas ini, Allah sebut dan puji bahawa, menariknya Irfan, emas ini disebut di dunia dan juga di akhirat. Satu fizikal yang akan berterusan sampai ke hari akhirat, iaitu akan diselaput kita punya perkakas kita, peralatan kita dengan tempat kita minum air di syurga nanti. Ada dia punya salutan emas, menunjukkan emas itu satu aset yang berharga di dunia dan akan dimuliakan di hari akhirat. Jadi emas ini merupakan fitrah manusia sebab dia akan berterusan. Manusia suka emas di dunia dan juga di akhirat. Awesome, terbaik. Ya. Okey, itu soalan mukadimah je baru, Datuk. Okey. Okey. And of course, Rahman nak tahu, because perbincangan kita ni kan is about simpanan emas, pelaburan emas, and tadi juga Datuk ada mention here and there lah about kebaikan, the benefit of menyimpan emas. Boleh tak Datuk ulaskan lagi, what would be one of the few top kebaikan lah ataupun faedahnya emas ni, and especially sekarang dalam keadaan kita sekarang ni? Ya, sebelum itu saya ingin membuat sedikit statement yang penting bahawa emas ni dia relevan setiap masa. Sebab bila kita melabur emas, kita bukan melabur untuk mendapat dividen, mendapat untungnya. Dalam simpanan bank kita melabur, kita tengok kadar keuntungannya. Kalau 3%, 4%, 5% kita labur. Kalau kurang sikit kita labur di fixed income, kita labur di pasar saham, kita labur di sarung tangan getah misalnya, sebab pasaran yang meningkat hari ini. Tetapi pelaburan emas ni dia bukan ada kaitan dengan dividen. Jadi pemikiran kita bukan pemikiran dividen. Pemikiran melabur emas pertamanya, dia pelaburan yang memberikan pulangan peningkatan harga. Bila harga itu peningkatannya agak luar biasa. Kalau kita melabur dalam bank, dalam fixed deposit, Islamic fixed deposit, mudharabah ataupun tawaruk, dia 3%, 4% itu pun paling tinggi. Ataupun kita pergi kepada unit amanah misalnya, yang tetap atau yang tidak tetap, sama ada fixed atau floating, kurang lebih dalam 6%, dan sekarang 7% agak sukar. EPF pun tak sampai 7% sekarang ini. Jadi ini merupakan aset-aset pelaburan yang patuh syariah, betul, tetapi pulangannya itu tidaklah seperti mana emas. Kenapa ya? Saya rasa emas ni satu perkara yang terhad dia punya unit in circulation. Bila dia terhad, permintaannya meningkat. Bila meningkat, harga setiap unit itu akan bertambah. Itu the law of economics. Kalau benda tu terhad, tidak supply banyak, orang suka banyak, tapi perlukan industri untuk menggali, membuat kajian. Kita tahu bahawa untuk mendapat emas tu dibuat kajian untuk 20-30 tahun untuk dapat area tertentu, membuat kajian tanah, geologi dan sebagainya, dan digunakan berbagai teknologi satelit. Untuk dapat itu memerlukan 3-4 tahun sampai 20 tahun. Saya melihat rakan-rakan saya, tapi bila dia jumpa emas tu memang kaya betul lah kan. Tapi itulah, emas merupakan perkara yang tidak ada secara merata. Dia terhad. Dan dia juga merupakan barang-barang yang Allah tak jadikan mudah didapati. Perlu ada usaha. Kalau tidak seluk tangan dalam tanah, pecahkan tanah, ada teknologi tinggi, tidak akan jumpa emas. Jadi itu satu perkara yang kita kena ingat, berbeza dengan wang. Wang kita bekerja, dapat wang susah juga. Tapi kalau kita kerja kuat, pasti dapat. Tapi emas tak semestinya. Sebab itu, emas ini merupakan satu aset yang berikan pulangan, dia panggil market capital gain itu lebih luar biasa daripada aset pelaburan yang lain. Yang keduanya, dia cair.
kalau kita perlu wang, kita ambil wang emas kita jual ataupun kita gadaikan secara pajak gadai Islam rohani. Tapi kalau kita dalam pasar saham, dalam bank, kadang-kadang tak boleh keluar. Kalau kita lock in for 3 years atau 1 year, 6 months, tak boleh keluar. Kalau keluar kena penalty, tapi emas tak ada penalty, wang kita sendiri dan kita boleh jual bila perlu. Dan juga emas ini dia punya kehebatannya, kita boleh sesuaikan dengan unjuran kita sehingga sampai kepada satu unjuran untuk beasiswa anak kita masa hadapan, untuk pergi haji, untuk umrah dan sebagainya, sebab berdasarkan unjuran keuntungan modalnya, iaitu kalau kita melabur hari ini, katakan pada awal tahun 2019 misalnya, 1 gram kurang lebih dalam 170 ringgit. Sekarang ini pernah berlaku RM300. Jadi itu peningkatannya. Jadi kalau kita ada 1 gram, ada 10 gram, ada 50 gram ataupun 1 kilo, jadi pulangannya itu agak luar biasa, hampir 18 ke 20% dalam tempoh setahun sahaja. Jadi itulah kehebatan emas berbanding dengan pelaburan di bank. Selamat, tetapi keuntungannya agak terlalu kecil, 3%. Kalau kita tolak dengan inflation kita kira sekali, tidak ada sebarang keuntungan, sebab RM1 yang kita dapat, RM1 3 sen di masa hadapan, 3 sen itu sudah dimakan oleh harga barang yang sudah meningkat. Inflation telah eat up the 3 sen yang kita dapat disebabkan kuasa membeli sudah semakin turun berdasarkan inflasi. Jadi itulah sifat dunia hari ini, semuanya ada penurunan, dan emas itu ada juga turun bila mana keadaan tidak terlalu mewah, terlalu hebat, manusia dia lupa dengan. Begitu juga fitrah kita, bila kita senang, kita lupa yang basic kehidupan kita. Kita lupa sembahyang, puasa, kita tak ziarah ibu kita tak menghormati jiran kita. Tapi bila kita susah, bila kena COVID macam saya ni, teringat mati, bertaubat. Dah pernah. For those of you nak to put into context, Datuk pernah kena COVID. That was a few weeks ago. Ya, mentally kita berubah orang yang memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu juga dengan emas. Bila kita dah hebat, kaya, tak tengok emas, sebab nampak fizikal, tak trendy, tak ada buku akaun. Tetapi kalau waktu susah, emaslah merupakan buruan semua, bukan peminat emas, mereka yang ingin memastikan wang mereka berganda-ganda dalam konsep pelaburan ini. Irfan. Yeah, and Datuk tadi mention about aset yang mudah cair. Your second point tadi tu kan, just nak share to the followers, and Datuk juga contohnya memang a few years ago, I think more than 5, 6, 7 years ago kan, around that time, saya memang ada tanah dekat Kota Damansara, and biasa tanah tu ingatkan nak untuk bina rumah dan sebagainya kan, but then sometimes our plan berubah. Saya pindah ke Dubai, tanah tu kosong. Kita nak try jual tanah tu to get back the money, memang susah. Dah berapa tahun tanah tu kosong sahaja. So that's a good example of being emas ni kan, being liquid, senang nak diubahkan. Contohnya kalau tanah itu berharga, contoh hari izin, $1 misalnya, you have to pay 4% for the agent. Yeah. You have to pay the lawyers, the valuer yang mengukur nilai, dan juga kena bayar RPGT dan sebagainya. Paling kurang berdebuk 10% gone. 100,000 gone. Exactly, melunaskan hartanah tersebut. Melainkan harta itu ada nilai yang bertambah, alhamdulillah. Kalau tak bertambah, kita jual dalam kerugian. Itulah sebab kos-kos yang tinggi untuk menjual hartanah misalnya. Saya pun banyak melibat hartanah, tapi saya rasa kurang sesuai. Saya mungkin tidak ada pengalaman waktu dulu banyak beli hartanah, tapi tidak mendatangkan apa yang saya harapkan. Liquidity pun tak ada, keuntungan pun tak ada. Ini kita bayar tag dan sebagainya. And I think ramai in the same boat kot. Ramai dalam keadaan yang sama. Macam ingatkan bolehlah berjaya dalam hartanah. Memang ramai berjaya pun. But then dengan tak ada ilmu, because of the liquidity issue, tersangkut dengan mungkin tanah ke, mungkin premis, mungkin rumah ke dan sebagainya. Okay. And juga when we talk about emas, of course kita talk about
gold, bukan barang-barang kemas yang dipakai-pakai. So jadikan kita ada soalan, and sampai-sampai tu kalau ada sesiapa ada soalan, tulis dia soalan dekat kat ruang komen, dan insyaAllah soalan yang best saya akan upkan untuk Datuk jawabkan. Soalan susah Datuk boleh jawab, soalan senang saya jawab. Okay, soalan daripada Jafar kat bawah ni, apa bezanya beli barang emas dengan beli jongkong emas gold bar? Barang perhiasan atau barang kemas ni cantik dipakai, jongkong tak cantik dipakai, berat dan sebagainya. Tapi dari segi nilai dia lebih hebat daripada jongkong emas. Sebab jongkong emas tu dia bukan solid gold, dia ada banyak angin-angin dalam pembuatan tersebut, dan dia juga telah ada kos pembuatan yang telah dimasukkan dalam harga barang kemas. Telah diambil kira bila kita beli harga dengan harga RM100, mungkin nilai emas itu tak sampai RM100. Ada unsur-unsur manufacturing cost dalam 10% sebagainya. Nak jual balik dia akan turun harga. Dia akan tolak pada kos dipanggil manufacturing, pembuatan, kos-kos yang lain. Jadi untuk pakai sikit-sikit okeylah, tapi untuk pelaburan jongkok barang kemas bukanlah satu aset yang dipanggil waterproof untuk pelaburan sama sekali. Malah dia akan tolak bila trade in pun dalam 30-40%. Kami juga buat perniagaan membeli barang-barang kemas yang terpakai. Memang kami melihat kos kami ambil pun untung, tapi kesian pada orang yang menjual, sebab itulah harga pasaran yang mereka terpaksa tanggung bila nak jual barang yang telah digunakan di pasaran. Jadi kalau nak pakai, cukup setakat pakai, ada duit lebih, labur dengan emas fizikal. Itu lebih baik. If I'm not mistaken, dia punya value jatuh about 25% or bit more. Okay. And kalau untuk pakai hiasan, boleh lah. Tapi kalau untuk pelaburan, then it's gonna be jongkok emas. Tapi macam Jaafar, nak pakai pun tak boleh. So Jaafar kena labur, beli emas, beli jongkok emas, jongkok emas tu. Okay, soalan seterusnya. Maybe Datuk boleh expandkan about the perbezaan simpanan emas dengan simpanan tetap, fixed deposit. Okay, bila kita cakap tentang simpanan tetap, maaf kamera sekejap, dia di bank kita simpan duit, okay? Kita menyimpan duit lebihan kita di bank, itu kita simpan duit. Dalam emas kita bukan simpan duit, kita simpan emas. Itu fundamental. Kita simpan emas yang berbentuk fizikal, dan emas tu waktu kita tidur, waktu kita bekerja sepanjang hari untuk setahun, nilainya akan naik dengan sendiri, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam simpanan tetap fixed deposit Islamik, naik tapi dah tetap dah, tak lebih 3%. Itu bezanya. Kalau dalam emas dia akan naik dan tidak ada had sama sekali, tapi dalam fixed deposit ada dia punya maksimum atau ceiling dia. Yang kedua, mentaliti orang pelaburan tetap ini ada untuk dividen, untuk untung yang akan dikongsi dalam mudharabah ataupun yang ditetapkan dalam tawaruk murabahah. Tapi dalam emas, motivasi kita adalah kenaikan harga emas tersebut selepas tahun, selepas 2 tahun yang seterusnya. Yang ketiga, dia ada tempoh tertentu untuk fixed deposit. Emas tidak ada tempoh tertentu. Bila kita dah labur, tiba-tiba naik, ada strike 30%, dan kita rasa kita nak jual emas tersebut, silakan. Sebab kita telah mendapat untung 30%, kita jual, dapatkan tunai untuk keperluan-keperluan tertentu, dan kita boleh beli balik emas masa hadapan, terserah pada kita. Tapi kita boleh strike the price. Dalam FD tak boleh strike the price, kita kena tunggu passive investment sampai dia tempoh matang. Kita kalau awal kena penalti lagi dalam setengah bank. Of course yang terakhir sekali kadar pulangan lah, itu memang tak dapat dibezarkan tetap dengan yang berbentuk dynamic dan robust. Yang kelima lah yang penting, saya melihat orang kita bila dia ada simpanan, sama ada simpanan simpanan biasa atau pelaburan, dia kata mudah dia nak cairkan. Ada keperluan sikit, dicairkan. Sedangkan emas ni konsepnya mengumpul. Bila rakan-rakan sekalian, bila dah beli emas sikit 1 gram, saya tak nak beli dah, saya nak beli 1 gram je. Takkan berlaku. Bila ada 1 gram, waktu malam tidur malam, lena, khayal. Bulan depan ada gaji, nak beli 1 gram lagi. Jadi minda mengumpul aset itu lebih kuat dalam minda tidak berbelanja wang tunai. Wang tunai senang dibelanjakan. Memang dapat 1,000 habis sekejap. Walaupun kita ada berbagai-bagai perancangan, tapi memang minda kita tend to spend.
Tapi emas nak spend susah. Dia kena terima gol dengan mudah, kena ukur dan sebagainya, pemberat. Sebab tu minda mengumpul emas lebih continuous dan lebih sustainable. Itu bahasa yang lebih tepat. Lestari dari segi pelaburan. Jadi kalau sudah membeli 1 gram setiap bulan, 1 tahun 12 gram, kalau tahun depan ada rezeki naik gaji bonus, tambah lagi. Lama-lama kita menjadi seorang yang habitual purchaser and investor of gold. Dalam 1 gram, lama-lama dia akan bertambah 1 gram dengan sendirinya. Kalau 1 kilo dalam masa setahun, dia dapat dalam 250 gram dengan sendirinya. Kalau 25% return, itulah kita dapat selama 4 tahun, kita dapat 1 kilogram macam percuma lah. 1 kilogram sampai 4 tahun, dia menjadi 2 kilogram yang kita ada. Dan waktu itu kalau pasarannya meningkat, Alhamdulillah satu keuntungan yang cukup besar. Itulah perbezaan. Takkan berlaku dalam pelaburan tetap. Yep. True. Mana-mana. Okay. And tadi Datuk mention about minda, about mindset of saving. Saya nak kongsikan dengan followers kita, ada satu quote ni daripada Robert Kiyosaki, and I'm sure you all pun pernah baca lah buku Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad lah, antara yang famous tu. Dia kata wealthy people invest first and spend what's left. Broke people spend first and invest what's left. Okay, maksudnya kan lebih kurang orang yang punya mindset yang kaya. Mindset yang kaya, I'm not talking about orang tu kaya ke tidak, tapi mindset yang kaya, mindsetnya apa yang Datuk mentionkan tadi, mereka invest dulu. Contoh dapat katalah dapat duit gaji RM4,000 ke RM5,000, set aside dulu, taruh ke tepi dulu untuk pelaburan, and then balance barulah kita gunakan untuk everything else. Tapi mindset broke, mindset orang yang miskin, and again I'm not talking about orang miskin, tetapi mindset yang miskin adalah guna dulu gaji kita, guna dulu the balance mungkin sikit, itu pula yang kita invest. I think that's something mindset yang kita kena ubah. Untuk get better pulangan, better habit lah, seperti mana that word habitual tadi tu. So maybe this is one tip yang you can you boleh fikirkan juga. Okay, and sambil-sambil tu kalau ada soalan tulis. Sebenarnya memang saya tahu ada banyak soalan, tapi bila banyak soalan dia laju sangat, nanti sambil-sambil Datuk jawab soalan, saya boleh cari next question. But my next question, Datuk, will be bilakah waktu yang paling sesuai untuk beli emas? Okay, sekarang ni memanglah trend. Okay, tahun lepas naik 27%. Kalau dibandingkan dengan ASB, that's tinggi sangat. Okay, and tengah meningkat sekarang. But bilakah waktu terbaik? Adakah sekarang yang meningkat ataupun tunggu tengah jatuh? Macam mana tu? What will be your best advice kepada semua? Tidak ada waktu yang terbaik. Waktu terbaik bila ada duit, beli emas. Bila ada duit je beli emas kan? Beli emas. Jangan fikir harga naik, harga turun, sebab kita tak tahu bilakah harga yang paling rendah. Mungkin harga tak akan turun. Mungkin turun selepas 10 tahun, 5 tahun. Sebab itu dalam kami punya training, kami punya kuliah emas ini, masa yang terbaik untuk membeli emas adalah masa ada duit lebih. Itulah masa yang terbaik. Jangan simpan wang lebih dalam saku, dalam poket atau di bank, sebab kita senang ATM, besok keluar balik. Hari ini lebih RM200 masuk bank, besok habis pergi KFC, tukar sport rim dan sebagainya. Tapi bila jadi emas nak tukar susah. Jadi itulah skim kita, cara kita fikir, belilah emas bila ada wang yang lebih. Itulah masa yang sesuai. Dan kita latih kita punya rakan-rakan kita, jangan convert, tukar harga emas kepada ringgit Malaysia. Don't ever do that. Tetapi, what does it mean? Boleh expand tak that part? Okay. Kita punya mentality bila melabur emas adalah mentality gram. Bukan mentality RM. Mentality GM. Bukannya RM. Okay. Jadi bila kita ada mentality GM, gram ini, kita ingin menambah kuantiti emas kita. Setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun. Dan bukannya ringgit Malaysia. Sebab ringgit Malaysia by default, dia akan ikut kita punya gram itu. Bukan sebaliknya. Jadi ramai orang nak beli emas ni, dia ikut RM. Hari ni semalam 250, hari ni 270 1 gram. Besok mungkin turun balik 250, tak nak beli. Tak nak beli itu duit di tangan, belanja habiskan. Jadi that is not the right way of doing it. Di Malaysia kita orang disiplin,
Tak ramai orang disiplin hari ini. Bila duit di tangan, cepat kita berbelanja. Jadi kita kena ada pemikiran minda GM bukan RM. Tidak akan rugi sama sekali bila ada wang, tukarlah wang tersebut kepada gram, iaitu berat emas itu. Sebab berat emas itulah yang merupakan kayu ukur kepada kejayaan dan kekayaan pada pandangan kami, dan juga ramai rakan-rakan kami di luar sana mengatakan, wahai pelabur-pelabur emas, berimanlah dengan GM dan bukan dengan RM. Itu dalam bahasa agama sikitlah ya. Iaitu kita mengambil konsep falsafah melabur dengan membanyakkan kuantiti berat emas. Sebab itulah masa depan kita dari segi pulangan dan bukan ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia very relative. Dia naik, dia turun dan sebagainya, dan jangan sampai terperangkap dengan harga, nak tunggu harga, sebab no one knows what be the price. 20 tahun yang lepas harga 1 gram RM40 je, 1 gram. RM40 sekarang ni sampai RM300. Mungkin naik pada RM500, naik pada RM600. Siapa pun tak tahu. Nak tunggu jadi murah, dia semakin mahal lagi. Jadi jangan ada pemikiran ringgit Malaysia. Kalau nak jadi sebagai pelabur dalam emas, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, putera dan puteri saya, kita latih diri kita supaya mengambil pendekatan tambahkan berat emas kita 1 gram, 1 gram, 1 gram secara berkala. Jangan kita convertkan kepada ringgit. Jangan ada buku 1 gram hari ini harga berapa. Jangan fikir begitu. Tolak terus. Hari ini 1 gram, minggu depan 1 gram, bulan depan 1 gram. Itulah mentaliti kita. Bila ada banyak 1 gram ni, convert lah. Puas-puas. I think nasihat tu is gold lah. Memang memang terbaiknya nasihat tu. I think it's a good way of looking at it lah. Kan? Cantik sangat-sangat. Okay, agak soalan daripada Shana Jaafar bertanyakan, dalam bentuk gold bar atau dinar, mana lebih baik? Tidak ada beza antara kedua-duanya, cuma sentimen kita, orang kita bila dinar tu dia ada design yang cantik, ada sikit Arabic kaligrafi. Kalau nak nikah kahwin, menjadikan mas kahwin. Jadi dia ada banyak tujuan-tujuan, tapi dia hanyalah simbolik dan juga ada pasaran dalam secondary market, pasaran kedua. Bila dinar tu ada orang suka dan ada sikit harga yang up sikit dalam pasaran banding dengan jongkok emas yang biasa, dia biasa sahaja. Walaupun design, tapi dia bukan ada separuh dinar, nisfu dinar atau dinar wahid. Jadi dia ada sikit sentimen, tapi dari segi pendasarnya sama saja. Dia lebih baik daripada barang kemas, cuma dia punya persembahan tu lebih menarik, ada sikit Arabic kaligrafi, Islamic sikit sentuhan-sentuhan tertentu. Tidak ada beza dari segi engineering of it, the value of it, dan juga kebolehan cairan dalam pasaran. Tidak ada beza sama sekali. Got it. Tadi ada satu soalan tapi saya dah terlepas pandang, dah tak ke mana pergi soalan tu, tak dapat nak upkan. But the soalan ni something like, kalau harga emas jatuh, should we sell it? Patut ke kita jual? Kalau kita nak jatuh ya? Jatuh. Kalau jatuh, kalau jual rugilah. Rugilah kan. Selalunya orang bila jatuh orang akan membeli. Cuma masyarakat kita ya, sama ada di saham ke, di emas ke, saham ke, kita masih lagi dalam banyak buku pelaburan dia kata ramai pelabur-pelabur dengan izin, pelabur yang berbentuk minda seperti kambing yang digembala. Jadi dia ikut dia punya crowd. Kalau crowd tu jatuh gaung, dia pun jatuh sekali. Jadi bila orang dalam pasaran saham, bila orang start selling, kita pun jual. Itu satu dia panggil panicky punya bias. Dalam konteks emas ni, kita jangan bila harga turun, jangan kita jual. Kalau kita ada wang yang cukup kuat, kita maintainkan. Walaupun dari segi kiraan ringgit Malaysia kita rugi, tapi 1 gram tetap 1 gram. Betul. Okay. Dan 1 gram ini merupakan keperluan dunia masa hadapan. Masyarakat akan mencari balik gram ini masa hadapan. Dia tidak berkarat, dia tidak berklorin, dia tidak reput, dia tidak lusuh. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya logam dan juga perak ini, perak pun ada sikit isu pencemaran, tapi emas ni Allah jadikan subhanallah very pure. Very pure dan tidak ada langsung unsur bakteria, virus, asid, klorin yang boleh melainkan dengan kadar yang tinggi yang boleh
menghancurkan dan mencairkan emas tersebut. Tapi dalam konteks yang biasa, dia satu benda yang tidak dapat dicemari dengan apa sahaja. Jadi kita jangan ambil pendirian, bila jatuh kita jual. Mungkin kita perlu keuangan, tak apalah. Tapi dalam konteks yang biasa, be a steady investor, irrespective dengan musim yang berlaku, taufan ke, hujan ke, kering kontang ke, simpan 1 gram, jangan jual, tambah lagi masa hadapan. Of course, kalau saya jadi yang pertanyaan tadi, bila harga jatuh, ada duit lebih sikit. Ada juga rakan saya bila jatuh beli emas, lagi. Dia mortgage dia punya property. I see. To get more lah, beli lagi. In fact, dia go for the refinancing, dia go for personal loan dan sebagainya untuk dapat RM50,000, RM100,000 untuk beli emas yang sedang turun. Itu dia punya mentality sebagai pelabur emas. Sebab masa inilah masa yang dia rasa good opportunity untuk membeli banyak emas. Tapi bagi saya, kaedah kepada semua orang, beli emas bila ada wang lebih. Itu konsep yang dipakai dalam mana saja keadaan. Lepas ni saya nak tanya Datuk about one of the best platform, KAB Gold. Okay, nak Datuk kongsikan mengenai itu. Tapi ada satu soalan cepu emas ni lah. Okay, soalan cepu emas daripada Syuhai Razi, and tanya emas dengan Bitcoin which is better. But I have to change it. Bukan which is better. Apa pendapat Datuk? Kan, what will be your take on it? Kan, better or not tu, macam mana nak jawab soalan macam ni? Dia macam ni lah, to be honest, kita cakap terang lah pada masyarakat. Kalau Syuhai Razi lah, kalau pandai ilmu Bitcoin, ilmu Ether, dan sekarang 2-3 mata wang yang semakin meningkat di pasaran dan juga ada kaitan dengan Elon Musk dan sebagainya, kalau pandai, yakin dan dapat menguasai pasaran, ini juga satu alternatif pelaburan yang cukup menarik. Dia punya returnnya cukup baik kerana seperti emas juga, dia adalah terhad, dia circulation itu terhad, unit of in circulation agak terhad. Cuma dia memerlukan ilmu yang agak lebih tinggi sikit, makamnya kena makam tinggi sikit. Emas ni makamnya semua orang boleh faham sebab fizikal. Kita beli emas, kita bawa emas balik rumah, kita simpan di rumah ataupun di safe box, okey. Tapi kalau kriptografi ni, saya pun makan masa 2 tahun untuk belajar. Di Dubai saya belajar, di London saya belajar, di Singapura saya belajar, nak faham dia punya kriptografi supaya kita tak tipu dan supaya kita juga tidak jadi penipu. Ada ramai juga penipu dalam pasaran kan. Jadi penting. Jadi which one better? Kedua-duanya lebih baik dalam konteks orang tertentu, dengan konteks latar belakang kita dan sebagainya. Yang penting ilmu. Sebab tugas kami di KAB Gold, kami nak didik, nak jadi ahli kami ni, kami nak didik. Irfan Khairi pun insyaAllah akan jadi duta kami nanti. Kami nak didik betul-betul, faham betul-betul. Bila kita membeli emas, insyaAllah kita tahu macam mana nak jaga, macam mana nak tambahkan, macam mana nak pastikan dia memberikan kepulangan dan semaksimal mungkin. Itulah ilmu, dan ilmu ini adalah hak semua orang. Kalau Razi dan rakan-rakan ingin mengerti tentang Bitcoin, Ethereum dan sebagainya, silakan, tidak ada halangan. Kami bukanlah orang yang mengatakan gold sahaja, tidak. Yang penting, yang paling penting ilmu. Ada ilmu, silakan. Sebab kenapa saya kata soalannya cepu emas, ramai tanya saya, IK, invest tak dekat kripto? I can say to everybody, saya tak pernah invest 1 sen pun kat kripto. Sebab apa kan? Sebab tak faham. Because saya tak faham. Bila kita tak faham, janganlah buat. Macam Datuk kata, kena cari ilmu. Tapi macam emas ni, something yang simple, layman macam saya boleh buat macam tu. Something yang easy to understand for everybody. Okay. Now, ada satu tip ni, okay, I nak sharekan juga how to look at simpanan kita gold, which is kan, bila kita nak simpan gold, what if kita letakkan sebagai satu matlamat? Ini pesanan kepada kita semualah, sama-sama kan, letakkan satu matlamat untuk simpanan. Contohnya kan, kita nak nak umrah, kita target nak pergi umrah ataupun haji dalam 3 tahun contohnya, and maybe cost dia katalah senang kira RM10,000. Okay, so jadi kalau kita simpan duit RM280 setiap bulan, okay, memanglah dalam 3 tahun we'll get that RM10,000. Tapi kalau kita simpan emas RM280, okay, setiap bulan, okay, by the end of 3 tahun tu, yang RM10,000 tu maybe dah
dengan katalah kita ambil last year punya value dah jadi macam RM14,000 or RM15,000, okay, because of the compounding effect. And so meaning RM10,000 untuk pergi ke Mekah, boleh untuk umrah ataupun untuk haji, ada RM4,000, RM5,000 balance lagi kot nak jumpa saya ke Dubai, singgah ke Dubai, boleh holiday sebentar. So jadi that's one of the way melihat simpan untuk mencapai satu matlamat. Tadi Dato' mention untuk anak punya college ke, untuk beli rumah baru ke dan sebagainya kan. Kalau simpan duit sampai duit tu banyak tu je. Kan? Tapi kalau kita simpan dalam bentuk goal, okay, by the end of kita punya target 3-4 tahun, 5 tahun, whatever, yang simpanan tu kita dapat, insya-Allah juga kita akan dapat lebih daripada itu. Setuju tak, Dato'? Setuju, dan insya-Allah kami di KAB Gold ni kami ada training yang aktif. Cuma ada COVID ni agak susah sikit. Setiap minggu kita akan ada training. Kita pelawal semua orang nak datang belajar. Datang dengan satu visi yang jelas. Kalau nak melabur emas ni, untuk apa? Untuk kahwin, untuk bila ada anak nanti, untuk skim pendidikan mereka, untuk pergi umrah, pergi haji, untuk buat simpanan tetap pada ibu dan ayah, untuk wakaf mereka. Sebab emas ni emas yang kita tidur dia bergerak, dia ada permintaan yang berterusan, dia akan push the price naik dan naik, insya-Allah. Itulah konsep. Tapi ada juga, saya kena sebut, ada juga turun bila keadaan dunia terlalu hebat dan terlalu tinggi dia punya GDP of the world. Sekarang GDP of the world is tengah cedera, memerlukan masa 2-3 tahun untuk balik positif. Jadi kita rasa, kita doa dunia akan sihat, tetapi dalam keadaan pelaburan kita kena cerdik dan bijaksana mencari peluang-peluang yang memberikan pulangan yang baik. Dan alhamdulillah pada masa ini saya terlibat dengan emas ini sebagai pengasas bersama dengan Yang Bahagia Ustaz Khairul Anwar Basri. Kami letakkan skim kami, dan juga saya terlibat aktif sekarang dalam pelaburan sarung tangan getah. Sebab bagi saya inilah masanya. Sebab zaman COVID, orang perlukan sarung tangan getah, medical rubber glove, yang merupakan permintaan yang tak putus-putus dalam perniagaan. Saya melihat kepada permintaan yang ada pada hari ini, dan juga of course dalam vaksin. Satu lagi keperluan saya akan bincang masa depan dengan Irfan, bagaimana kita vaksin. Saya juga terlibat dengan vaksin hari ini. Mungkin orang tak tahu ataupun dia punya antiviral dan sebagainya. Saya melihat pada isu-isu yang rakyat kita, Malaysia juga dunia perlukan, iaitu health product, macam rubber glove, seperti antiviral, dan juga dalam konteks pelaburan seperti emas ini. Dan juga saya ada juga sikitlah tentang kripto dalam bidang saya juga, bidang syariah. Saya buat banyak kajian. Jadi berbalik kepada gold ini, dia merupakan satu perkara yang insya-Allah dia merupakan perkara yang sentiasa dekat di hati manusia. Itu yang penting, dekat di hati manusia. Dekat hati. And macam Dato', as yourself being an awesome business person kan, mencari peluang di sebalik apa saja krisis, masalah, kat situlah insya-Allah ada peluang, kan. And boleh tak, ramai nak tahu, ramai juga tanyakan mengenai platform yang Dato' launch baru, yang platform baru saya launch, which is KAB Gold. Itu platform untuk simpanan, untuk investment. Can you share a bit more about this platform, and then nanti our team kat Gold HQ boleh membantu our viewers. What will be the next step untuk kita belajar, to get more information, or get knowledge about investing dekat gold ni? Okay. Okay, terima kasih. Saya bersama dengan Ustaz Khairul Anwar ni pada tahun 2017 kami telah mula menubuhkan syarikat ini, tapi tak begitu rancak sebab kami sibuk dengan berbagai-bagai tugas yang tanggungjawab. Tetapi pada tahun ini 2021, dengan adanya permintaan yang semakin tinggi, kita tengok di kedai emas orang beratur nak beli emas kan, memang suasana luar biasa. Yang luar biasa, fenomena rakyat, masyarakat bukan di Malaysia, satu dunia yang ingin mencari safe haven investment, pelaburan yang selamat. Maka emas kami rasakan permintaan yang terlalu mendadak dan luar biasa. Kami fokus balik dan tukar nama, tukar penamaan dan juga penyenamaan. Sekarang namanya KAB Gold Dynamics Sdn Bhd, dan alhamdulillah kami ada websitenya, saya boleh baca, iaitu www.kabgold@kabgold.com.
.my dan juga Facebook KAB Gold Dynamic Sdn Berhad, Instagram pun ada KAB Gold Dynamic Official. Jadi inilah platform yang kami ada dan kami juga bekerjasama dengan saudara Irfan Khairi dan rakan-rakan beliau dalam satu lagi link yang mungkin Irfan akan sebut nanti untuk menjadi pelanggan yang akan dilatih, dididik untuk mengetahui potensi melabur wang lebihan kita melalui pemilikan emas fizikal. Dan insya-Allah kita akan ada banyak program-program seperti begini bersiri dan juga training yang dibuat secara online, fizikal bila keadaan diizinkan untuk kita menjadikan semua orang ini orang yang berjaya dalam pelaburan. Kalau tuan-tuan berjaya, kami pun berjaya. Kami hanyalah suatu wadah yang mana kami telah meletakkan ekosistem. Kami akan memastikan emas itu dicetak dengan cetakan yang baik, di mint dengan kualiti yang baik, ada dia pengesahan SAA-nya, ada dia punya penjagaannya, ada insurannya dan sebagainya supaya memudahcarakan ramai rakyat Malaysia yang ingin beli 1 gram. Kita ada juga uncam emas sebanyak 0.25 gram. Dia beli sikit-sikit sampai 1 gram boleh dapatkan fizikal daripada kami. Jadi kita mudah carakan orang membeli emas walaupun dengan kadar yang sedikit. Jadi KAB Gold ini satu syarikat yang agak baru dalam konteks Malaysia, tapi pengalaman Ustaz Khairul dah lama. Saya juga terlibat dengan banyak isu-isu syariah di perangkat antarabangsa. Saya terlibat dengan Hello Go di Singapura, iaitu yang pertama menggunakan big dia panggil big data. Bukan big data, dia panggil yang mining tu, dia panggil data mining. Dia panggil bila ada Bitcoin, dia teknologi nama dia subhanallah, dia hilang sekejap. Jadi 1 gram emas dikeluarkan dan disupport oleh dia panggil blockchain. There you go. Jadi banyak lagi di Timur Tengah, jadi di Saudi, di Dubai Metal Exchange, tempat Irfan berada di sana, menjadikan pasar-pasar emas secara pasar hadapan yang agak mencabar sikit syariah. Kami telah dapat satu formulasi syariah yang patuh syariah untuk melakukan pasar emas secara hadapan. Agak advance, tapi tak ada di Malaysia, tak tempat-tempat lain. Jadi pengalaman saya agak banyak segi structuring dan segi isu syariah, dan saya bersama dengan Ustaz Khairul untuk menjadikan produk rakyat. Ya, rakyat yang boleh dengan mudah dapat memiliki, dan kita nak lihat taraf hidup mereka juga meningkat. Kami nak berikan pendidikan, nak berikan awareness, nak berikan tunjuk ajar bagaimana mereka dapat meningkatkan 1 gram kepada 2 gram, 2 gram kepada insya-Allah 1 kilo, dan mereka juga akan menjadi pembayar zakat kepada orang yang memerlukan bantuan kita. Jadi itulah zakat merupakan satu keperluan yang penting. Kami akan didik juga mereka bagaimana nak kira zakat, dan juga kita nak mendidik minda supaya jadi kaya, jadi pembayar zakat. Kerana dengan niat tersebut Allah akan mudahkan rezeki kita. Kita berniaga bukan sekadar untuk kaya kita, yang penting memberikan hak orang miskin dalam setiap gram yang cukup nisab kepada orang-orang miskin. Itu kita punya falsafah yang kebendaan, keuangan dan juga keagamaan dan juga saham kita di hari akhirat. And of course, KAB Gold is syarikat 100% milik Bumi Putra. And tadi Dato' mention about boleh beli pada 0.25 gram. If I'm not mistaken, minimum, ada juga yang tanya, minimum berapa? RM70. Am I correct? Betul tak? Is that the minimum? Tengok harga dia berapa, tapi harga berapa? Fizikal 1 gram, tapi yang bukan fizikal, tapi dalam bentuk rekod kita, uncam emas adalah pecahan daripada 1 gram, iaitu 0.25. Okay, alright. Okay. Dato', what be the final words, pesanan terakhir? Dah banyak dah information yang diberikan. In fact, yang tadi tu pun dah summarize kan, tapi nak juga ramai nak dengar apakah pesanan terakhir daripada Dato' kepada orang ramai dalam konteks apa yang kita dah bincangkan hari ini. Okey, pertamanya terima kasih kepada saudara Irfan Khairi, sahabat dan rakan saya, dan juga seorang yang banyak memberikan kita motivasi dalam banyak bidang perniagaan. Jadi peluang pada saya untuk bersepentas dengan beliau di pentas digital hari ini. Yang kedua, pada semua yang bersama kami malam ini untuk mendengar sendiri bagaimana
hidup kita ini perlu kepada kebijaksanaan zaman, perlukan kepada kebijaksanaan zaman dan juga keberanian zaman hari ini. Bijaksana memerhati apakah yang ada depan kita dengan modal yang sedikit, dengan faktor risiko yang kurang dan juga dengan niat untuk menjadikan kita orang yang kaya. Orang Islam, orang yang perlu menjadi orang yang kaya, berjaya di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga adalah kita kena bersinergi antara satu sama lain. Kita tolong menolong dengan bantuan Irfan Khairi, rakan-rakan beliau, platform beliau dan sebagainya, dan tuan-tuan dan perempuan, kita nak bekerjasama menjayakan satu skim pelaburan yang patuh syariah, yang patuh undang-undang, yang juga memberikan satu kepuasan kepada kita semua untuk menjadi orang yang lebih berharta, lebih beremas dan lebih berzakat di masa hadapan. Jadi mudah-mudahan dengan 3 rangkaian ini, lebih beremas, lebih berharta dan lebih berzakat, ini merupakan satu filosofi yang kami di KAB Go nak bawa. Marilah kita kaya sama-sama, marilah kita sama membantu masyarakat, dan kami banyak lagi program-program kebajikan yang kami akan bawa, nak wakafkan, nak nazarkan, nak sedekahkan dan sebagainya lah. Kita nak didik masyarakat supaya suka harta dan suka menderma harta mereka. Itulah 2 sayap yang kami nak bawa dalam konsep KAB Group ini. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Dato' Daud. And bagi anda yang nak maklumat lanjut, boleh lawati www.goalhq.my. Ada maklumat, ada URL dekat bawah saya ni, ada phone number, WhatsApp untuk support. And kat situ juga kan sebagai tambahan kami collaborate dengan KAB Goal untuk sampaikan ilmu. Soon there's going to be a free ebook akan diberikan, webinar kita akan berikan untuk tambahkan lagi ilmu macam Dato' kata. Sekarang ni dah tak boleh nak berhadapan dalam kelas. Saya pun dah terperangkap dekat Dubai ni, dah 1 tahun dah tak balik Malaysia. Datuk pun dah lama tak datang balik ke Dubai ni, dah balik pula kan. So jadi for now what we gonna do, kita akan kendalikan kita punya training secara online melalui webinar. So dapatkan maklumat lanjut di www.goalhq.my, boleh daftar kat situ. Nak daftar akaun percuma sahaja, okay. And ada juga nombor WhatsApp. Take a screenshot or whatever. Okay, and juga ada tim-tim kami dekat ruang komen untuk menjawab apa saja soalan anda. Contact mereka pun boleh juga. Okay, so sekali lagi Dato' Daud, thank you so much kerana berada di platform ni. And if I'm not mistaken, about 5 years ago, maybe 5-6 tahun dulu, saya yang menjinak-jinakkan Dato' buat live, betul tak? Masa Dato' tak pernah buat live, okay. And then saya ajar tunjuk macam mana nak buat live. Tapi tengok hari sekarang ni dah almost every day ke seminggu dekat 3-4 kali juga Dato' buat live kan? Itulah, tapi dulu agak masa lapang, sekarang ni masa saya semakin hari semakin suntuk dan orang kata masa itu emas kan, itu pepatah Melayu tapi tak betul. Emas itu dia bukan masa, emas itu adalah satu pelaburan yang merupakan masa hadapan kita. Mesti ada pelaburan insurans, ada pelaburan simpanan di bank, dan mesti ada pelaburan yang paling cair iaitu emas. Bila kita perlu wang, kita boleh cairkan. Pastikan kita ada emas walaupun tak banyak, 10 gram, 5 gram, dan kalau boleh 1 kilo yang kita kembangkan. Itulah matlamat kita supaya kita menjadi orang yang sentiasa bercair. Ada kemampuan untuk dapatkan tunai bila mana kita perlukan. Saya melihat ramai, saya juga kadang terperangkap dengan cash liquidity problem sebab nak tunaikan makan masa 2-3 minggu, 2 sebulan dan sebagainya. Tapi kalau emas, insya-Allah kita sentiasa berada dalam keadaan liquid. We become a liquid man. Liquid man, orang yang tinggi dia punya tidak pengharapan pada manusia, dia berdiri di atas kaki dia sendiri. Jadi pelbagaikan cara kita melabur, dan one of the best way is through pelaburan emas. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Okay, and I'm not going to add anything because that's perfect way untuk kita tamatkan majlis kita ni. Terima kasih kepada anda semua yang sedang live. Okay, so lawati www.goalhq.my and take a screenshot, ada nombor phone dekat sini, dan juga tim kami ada di ruang komen. Assalamualaikum. Dr. Take care and jaga kesihatan Dr. Daud juga ya. Sama-sama. Take care, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Dubai.